Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda beberapa barang komputer yang naik harga masa PKP tahun lepas. Actually masa tahun lepas tu, first PKP, 2 minggu pertama tu memang saya tak dapat kesan apa-apa kenaikan harga barang lah. Tapi masuk sahaja minggu yang ketiga, semua barang boleh dikatakan laku keras. Ketika tu kan, kalau anda tanya pekedai-pekedai komputer, mereka akan kata siapa yang ada stok barang komputer, dia kaya. Sampai level tu. So, inilah yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Sebelum saya kongsikan item-item yang naik harga masa PKP tahun lepas, saya nak ajak anda untuk join member Mona Lisa. Dengan RM20 anda join tim Uhu, anda dapat masuk Telegram Mona Lisa dan dekat situ anda boleh berinteraksi secara terus dengan saya, Syakir dan juga Adli. Anda nak tanya tentang tutorial, trik, anda nak tanya tentang barang komputer, anda nak tanya tentang peribadi, boleh. That's why anda kena join tim Uhu Mona Lisa lah. Okay, item pertama yang naik harga masa tahun lepas ialah webcam. Webcam ni kan, sebelum PKP, kalau kita letak atas rak tu memang berdebu. Tak ada orang nak beli langsung. Sebab kalau beli laptop dia dah datang dengan webcam kan. Tapi masa PKP, bayangkan Logitech Brio 4K resolution punya webcam tu, normal price dia sekitar 6 hingga 800 sahaja. Tapi masa PKP dia meroket naik sampai RM2,000 Malaysia. Kalau anda beli dia punya stok sebelum PKP dan anda jual masa PKP, anda akan dapat untung RM1,200 Malaysia. RM1,200 Malaysia ni kan, untuk barang komputer, kalau anda jual laptop, anda kena jual laptop yang berharga RM15,000 Malaysia, baru anda dapat untung banyak tu. Bayangkan sekarang jual webcam dapat untung banyak tu. Memang lazat habis lah. Dan webcam ni dia naik harga sebab work from home lah. Lepas tu ada juga yang kena belajar dari rumah, budak-budak tu kan. Dan sebut tentang budak-budak ni, dia akan relate dengan item nombor 2, which is printer. So, barang kedua yang naik harga ialah printer E410, Canon E410. Satu printer yang basic, print, scan, copy, yang 3-in-1 tu. Kalau dekat PC Fair kita boleh dapat pada harga RM99 saja. Tapi dia punya normal price is RM189. Tapi masa PKP harga dia naik sampai RM259 Malaysia lah. Demand dia tinggi sebab budak-budak tadilah, cikgu-cikgu suruh dia print out dia punya kerja rumah, siapkan dan tunjuk kepada cikgu-cikgu lah. Bila sebut tentang printer ni, of course dia akan berhubung kait dengan dia punya ink. Harga ink pun akan naik juga. Saya ingat lagi masa 2 minggu pertama Mona Lisa ada E410 lebih kurang dalam 500 biji lah untuk kita jual. Kita ada stok banyak tu. 2 minggu pertama kan memang tak laku. Tapi masuk saja minggu ketiga, dalam masa seminggu dah clear semua stok. Boleh bayangkan tak? Dia punya demand tu macam mana untuk printer kan? Dan bila kita nak restock, di sinilah berlakunya sedikit jahat, iaitu supplier dia cakap dia punya lori tak boleh jalan. Jadi kalau kita nak stok, kita kena sewa lori, kita kena bayar driver dan kita kena pergi ambil dekat dia punya warehouse dan bawa balik ke Kelantan lah. That's why harga untuk printer naik ketika tu lah. Itu item kedua yang naik harga. Sebut tentang printer, macam saya bagi tahu, dia punya ink pun naik harga. Dan ketika tu juga OTG adapter, micro USB to USB pun naik harga. Sebab apa? Sebab orang nak print direct dari dia punya smartphone ke dia punya printer tadilah. So ada 3 item. So sekarang dah, yang pertama webcam, yang kedua printer, yang ketiga ink, yang keempat OTG tadi, dan yang kelima ialah laptop. Dan sebenarnya kenaikan harga laptop ni bukanlah dari PKP. Dia sebelum PKP lagi. Bila COVID tu mencetus dekat Wuhan, harga laptop dah naik, iaitu harga laptop HP lah. Sebab apa? Sebab kilang HP dia berada dekat Wuhan. So bila Wuhan dah ada COVID, Wuhan dah lockdown, so kilang HP tak boleh bergerak lah dekat situ. So HP dia punya laptop memang naik harga. Dan kenaikan harga untuk laptop ni, dia bukan naik secara melampau masa PKP. Memang betul, sebelum PKP kita boleh dapat Intel Celeron pada harga RM1,399 Malaysia saja. Dan masa PKP harga dia naik sampai RM1,699. Tapi kemuncak kenaikan harga untuk laptop ni ialah pada akhir tahun lepas. Intel Celeron untuk HP kita kena beli pada harga RM2,299 Malaysia. Memang melampau habislah. Cuma sekarang dia punya harga tu dah jatuh sikit, dia dah jadi balik RM1,699. Terima kasih kepada
Acer, terima kasih kepada HP, terima kasih kepada semua brand lah. Sekarang dia dah jadi macam mampu milik sikit lah untuk laptop ni. Okey, itu item-item yang naik harga ketika PKP tahun lepas. Ini pula beberapa item yang saya jangka, bukan jangka, beberapa item yang sangat laku ketika PKP tahun lepas. Yang pertama, mikrofon. Kenapa mikrofon laku? Sebabnya ramai ketika tu, bila PKP, ramai yang fikir nak jadi macam Solos, ramai yang nak jadi streamer, nak buat duit dengan streaming. Kononnya, bila tengok Solos, Mamat ni stream macam ni je, aku can do better. Tapi lepas beli webcam, lepas beli mikrofon, dia stream dalam masa seminggu, dia tengok views pun tak naik-naik, dia give up. So jual second hand lah. So memang mikrofon naik kau-kau punya. Lagi-lagi sebelum PKP tu, isu YouTuber yang masak makanan kari Indian tu, saya lupa dia punya nama. Memang saya lupa dia punya nama apa. Dan ramai yang beli mic untuk jadi YouTuber lah. Boya BYM1, saya tengok pada satu kedai tu, sebelum PKP dia dah jual 1,500 unit. Tapi masa PKP, dalam tempoh PKP 2 bulan tu, dah lebih dari 3,500 mereka jual mereka punya mic tu. Which is, mic tu memang saya recommend lah kalau anda nak beli. Item kedua yang laku keras ketika PKP ialah monitor. Maybe disebabkan orang nak work from home dan mereka nak dual screen. Satu monitor, satu laptop mereka. Satu monitor untuk layan anime, satu monitor untuk buat kerja ataupun meeting dengan bos mereka. So monitor antara produk yang laku keras lah. Saya ingat lagi bila saya publish video Philips gaming punya video tu, dia bagi pendapatan affiliate yang paling tinggi untuk saya. Sangat-sangat lumayan. Alhamdulillah lah. Even stok dekat Mona Lisa ketika tu untuk Philips yang saya review tu memang habis. Memang licin bosku. Dan untuk monitor ni kan, harga dia akan terus naik. Kalau anda sekarang berhajat untuk beli monitor, sila beli sekarang sebab harga dia akan terus naik dari masa sekarang lah. Kenapa? Sebab panel sekarang shortage. Bukan monitor shortage, tapi panel untuk dalam monitor tu, skrin yang kita nampak tu shortage. Dan kita akan nampaklah efek dia pada monitor, pada laptop, pada smartphone. Harga untuk barang-barang yang ada panel LCD, LED tu akan terus naik lah. Dan dengan kata Samsung akan tutup mereka punya LCD kilang dekat China sana, yang sepatutnya dah tutup pada bulan 11 tahun lepas, tapi mereka postpone ke bulan 3. Tapi saya tak tahulah, saya rasa memang akan tutup pada bulan 3. Kenapa mereka tutup? Bukanlah disebabkan demand yang rendah, tapi disebabkan mereka nak beralih ke teknologi yang lagi power. So ini item kedua yang laku masa PKP tahun lepas. Item ketiga pula ialah lighting. Tak kisahlah ring light yang macam saya pakai di hadapan saya sekarang ataupun studio light yang ada dekat tepi saya sekarang lah. Kedua-dua lampu ni memang laku keras masa PKP. Ialah untuk streamer, untuk YouTuber, dan juga ada cikgu-cikgu, sifu-sifu, siput yang buat kelas secara online dan nak nampak profesional. Jadi mereka beli ring light, mereka pun beli juga green screen. Green screen juga laku, tapi green screen saya macam tak perlu sebut sebab harga dia sebenarnya agak murah lah. Sebab kita tak cakap green screen yang profesional macam Elgato sampai RM1,000 tu. Normally mereka beli kain saja dan letak dekat belakang lah. So ini beberapa item yang naik harga pada tahun lepas dan juga yang sangat laku masa PKP tahun lepas. Maybe anda dah boleh buat forecast apa produk yang anda kena beli untuk PKP kali ini. Saya yakin untuk PKP kali ini bukan 2 minggu saja, maybe dia akan bawa ke 1-2 bulan jugalah. Cuma itulah saya tak faham kenapa Malaysia tak terus PKP satu negara. Jadi itu cara yang lagi senang untuk bendung masalah COVID ni. Sama-samalah kita doakan supaya masalah COVID ni dapat ditamatkan secepat mungkin supaya dapat pulihkan balik ekonomi. Saya sebagai business owner untuk Mona Lisa, untuk restoran Samurai Yakiniku memang terkesan dengan PKP dan PKPB yang government buat ni. Saya harap mereka buat PKP sebenarnya. Walaupun ekonomi akan lumpuh dalam masa 2 minggu macam tu, tapi dia adalah cara yang paling efisien untuk atasi masalah COVID ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.